Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim waj'alna min ibadika salihin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarram al-muhtaram ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai syarah, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, balak, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebarang penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini tersambung lagi, masih lagi dalam bab 2, satu lagi hadis dalam bab 2, di akhir dalam bab 2, iaitu bab keistimewaan membaca Al-Quran dan pembacanya berbanding yang lain. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, kana al-qurra'u ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Artinya, para pembaca Al-Quran adalah anggota dan majlis Umar radhiyallahu anhu. Para pembaca Al-Quran dan anggota majlis dan mesyuarat Umar radhiyallahu anhu, sama ada mereka tua atau muda. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Orang yang menganggotai, dia kata apa? Mesyuarat ataupun majlis kabinet. Sama ada kabinet pentadbiran atau kabinet mesyuarat Sayyidina Umar. Syarat utama dia, orang ni mesti ahli Quran. Nak menjadi anggota mesyuarat ataupun cabinet members untuk khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana Umar menjadi khalifah, dia menjadi ketua orang Islam, dia ada kabinet dia. Dia mesti ada pembantu, takkan semua perkara dia nak fikir seorang. Nak jaga ni bukan jaga satu dunia kecil. Nak jaga ni bukan nak jaga sekumpulan orang-orang Islam tertentu, tapi nak jaga ni seluruh negara-negara pentadbiran di bawah Islam. Mana-mana negara di bawah pentadbiran Islam, maka jaga oleh Sayyidina Umar. Termasuklah Sayyidina Umar dalam satu riwayat, dalam sejarah menceritakan, Sayyidina Umar antara orang yang pernah sampai ke Palestin. Dia sampai Palestin. Dia sampai ke Baitul Muqaddis ataupun Al-Ardu Al-Muqaddasah. Dia sampai. Ketika mana dia sampai ke Baitul Maqdis, paderi ataupun kita kata orang agama yang paling besar di Baitul Maqdis ketika itu menyerahkan kunci pintu masuk Baitul Maqdis itu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai tanda penyerahan diri. Bayangkanlah tuan-tuan, sekarang kita tengok konflik di antara Hamas dengan Israel. Ketahuilah kita bahawasanya negara Palestin itu di bawah pemilikan orang Islam.
Sebab itu ketika mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kunci pintu masuk Baitul Muqaddis itu diserahkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Powerful Islam satu ketika dahulu. Maka Sayyidina Umar bertanggungjawab bukan menjaga negeri Madinah saja, bukan menjaga kawasan-kawasan tertentu, tetapi hampir mana-mana kawasan jajahan Islam adalah di bawah pentadbiran Sayyidina Umar. Maka dia tak boleh bekerja seorang. Dia mesti ada kabinet, dia mesti ada pembantu, dia mesti ada ahli mesyuarat yang mana bila mana nak berunding dalam satu-satu perkara, maka dia akan panggil sahabat-sahabat ini berunding. Syarat nak jadi ahli perundingan ataupun Sayyidina Umar nak lantik orang ni sebagai ahli mesyuarat, nak lantik orang ni sebagai anggota kabinet, nak lantik orang ni sebagai governor ataupun gubernur. Di antara syarat-syarat utama, orang ini mesti ahli Quran. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau kita ni duduk zaman Sayyidina Umar, pakat tak jadi apa? Kalau kita ni ada pada zaman Sayyidina Umar, jangan kata shortlisted, short pun tak masuk. Tak masuk. Dia pilih daripada kalangan ahli Quran. Maksud ahli Quran itu apa? Orang yang menghafal Quran, kemudian menjadi pembaca secara kerap, melazimi Al-Quran. Kemudian dia menjadi orang yang memahami isi makna Al-Quran itu. Itu dia, ahli Quran. Sayyidina Umar meletakkan orang ini sebagai syarat untuk menjadi anggota penasihat ataupun mesyuarat ataupun cabinet members kepada kerajaan Sayyidina Umar. Kenapa tuan-tuan? Kenapa dia mesti ambil ahli Quran? Kenapa tidak diambil orang cerdik pandai? Kenapa tak letak syarat cerdik pandai? Kenapa tak letak syarat dia mesti pandai politik? Kenapa syarat dia ahli Quran? Kerana pada pandangan Sayyidina Umar, orang yang menjadi ahli Quran itu tentulah orang tersebut di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Orang yang menjadi ahli Quran tentulah Allah Taala guide dia. Tentulah Allah Subhanahu wa taala bantu dia. Tentulah Allah Subhanahu wa taala beri hidayah dan taufik berterusan pada dia. Kita bukan takbir kampung. Kita bukan takbir komuniti, kita takbir negara Islam. Tentu kita memerlukan keputusan yang kita buat. Tentu kita memerlukan decision yang telah kita persetujui ini, keputusan di bawah hidayah dan taufik Allah. Maka nak pastikan rahmat Allah, taufik panduan daripada Allah, maka orang ini mesti orang yang menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama tuan-tuan. Dalam menguruskan kehidupan seharian kita, kita nak pastikan keputusan yang kita buat, kita nak pastikan aturan yang kita lalui, kita nak pastikan kerja-kerja yang kita sedang buat di bawah pemeliharaan Allah. Sama ada keputusan yang kita buat, kita nak keputusan yang terpandu. Apa tindakan yang kita nak buat, tindakan tersebut tindakan yang dibimbing. Maka jalan untuk mendapat bimbingan berterusan daripada Allah, jalan untuk mendapat panduan berterusan daripada Allah adalah menjadi ahli Quran. Itu dia, hubungan kita dengan Allah adalah menjadi orang yang menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, besar tak tuan-tuan kelebihan orang menjadi ahli Quran ini, sehingga dia menjadi syarat utama untuk menjadi anggota kabinet ataupun ahli mesyuarat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar nak cari ahli Quran ni ramai lagi, ramai. Zaman Nabi tentu sahabat semua ahli Quran. Nabi ada sahabat ahli Quran semua. Zaman Sayyidina Abu Bakar, sebahagian besar sahabat-sahabat yang ahli Quran ini gugur syahid dalam perang-perang. Zaman Abu Bakar ni banyak peperangan yang berlaku. Abu Bakar naik jadi khalifah, tak berapa lama perang. Ada beberapa peperangan, antara dia perang di antara orang Islam dengan sebahagian orang-orang yang ingkar untuk membayar zakat. Ada. Zaman Nabi, kumpulan ini bayar zakat pada Nabi. Tapi pada dia, bila Nabi wafat, dah tak ada zakat. Maka tindakan pertama yang dibuat oleh Sayyidina Umar,
kumpulan yang enggan bayar zakat, diperang dulu. Bunuh tuan-tuan. Kemudian ketika itu tumbuh ajaran-ajaran sesat yang mengaku menjadi Nabi secara berani. Orang mengaku jadi Nabi ni tuan-tuan, bukan zaman kita aja. Zaman Abu Bakar ada, zaman ketika Nabi SAW tu ada lagi. Dah orang mengaku jadi Nabi. Apa lagi zaman Nabi tak ada? Yang disebut Musailamatul Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Ini nama yang popular dalam sejarah. Di antara tokoh besar yang memulakan antara, dan beberapa lagi nama-nama yang lain. Antara tokoh-tokoh besar yang memulakan pengakuan menjadi Nabi adalah Musailamah Al-Kazzab. Bila dia mula isytihar diri dia jadi Nabi tuan-tuan, masa Nabi Muhammad hidup lagi. Bukan Nabi wafat baru dia berani muncul diri dia. Masa Nabi hidup ada lagi tu, Nabi hidup lagi. Nak tahu Muhammad ni punya power tak power dia, dia pernah tulis surat pada Nabi. Oh tu dia. Dia pernah tulis surat pada Nabi dengan nada dia apa? Min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Oh, berani tak berani ni tuan-tuan. Dia tulis surat kepada Nabi, dia kata apa? Surat ini daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Oh, bayangkan tuan-tuan. Tak berani orang nak tulis menyamakan nama dia dengan nama Muhammad. Tak berani. Orang tuan-tuan, zaman Nabi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, banyak tak sahabat-sahabat Nabi nama Muhammad? Ramai tak? Tak ada. Tak berapa ada. Mana ada sangat tuan-tuan. Zaman Nabi Muhammad dulu, sahabat-sahabat anak mereka pun tidak dinamakan dengan nama Muhammad. Tuan-tuan cuba tengok. Zaman selepas Nabi, zaman Khulafa Ar-Rashidin, begitu juga. Tidak ramai menamakan anak mereka atau cucu mereka atau cicit mereka dengan nama Muhammad. Tak ramai. Pasal apa tuan-tuan? Kerana penghormatan yang terlalu tinggi kepada nama Muhammad itu, sehingga mereka rasa kalaulah mereka letak nama anak cucu mereka nama Muhammad, tiba-tiba budak ni jadi perangai tak senonoh. Mereka takut mereka menjadi penyebab buruknya nama Muhammad itu. Oh, tu dia. Sebab itu kalau tuan-tuan baca nama-nama anak-anak sahabat, nama-nama sahabat, tidak ada yang nama Muhammad. Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah. Umar nama dia Umar. Malah anak dia seorang pun dia tak tahu nama Muhammad. Nama Abdullah ada. Nama Muhammad tak ada. Begitu juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mana ada anak dia tahu nama Muhammad? Tak ada. Begitu juga Uthman. Uthman juga tidak menaruh anak-anaknya dengan nama Muhammad. Cucu mereka pun sama. Kerana mereka meletakkan penghormatan yang besar kepada nama Muhammad itu. Takut-takut kalau mereka namakan nama mereka atau nama anak mereka dengan nama Muhammad, tiba-tiba budak ni buat perangai tak senonoh. Ada keaiban yang dia buat. Takut-takut mengaibkan nama Muhammad itu. Tu orang Arab. Dia menjaga kemuliaan nama Muhammad kerana cinta pada Nabi. Takut kalau silap mereka, budak ni buat buruk nama Muhammad, mereka takut jadi berdosa. Mereka takut begitu. Tak berdosa pun, tapi mereka takut begitu. Tiba-tiba mari Musailamah, dia taruh bukan nama Muhammad, nama Rasulullah pada diri dia. Oh, ini betul-betul jantan ni. Berani tak berani dia tuan-tuan? Ini zaman Nabi. Maka bila mana Nabi wafat, Musailamah dengan kumpulan dia ni lebih berani lagi. Sedangkan masa Nabi hidup pun dia berani. Dia tulis surat pada Nabi bunyi macam tu. Tujuan dia apa? Nak beritahu Nabi Muhammad, tanah Arab kamu jaga. Kawasan aku jaga. Kamu jangan campur. Dia nak bagi teritori. Dia nak bagi kawasan. Punya kuahajarnya dia ni. Maka Nabi Muhammad bila mana melihat surat itu, Musailamah Rasulullah, maka bermulalah pada saat itu Nabi menjawab surat dia. Nabi kata apa? Min Muhammad Rasulullah ila Musailamah Al-Kazzab. Oh, itu cerita dia. Bila dia kata dia Musailamah pesuruh Allah,
Maka Nabi jawab surat dia, Nabi kata, kamu bukan pesuruh Allah, tapi kamu apa? Musailamah Al-Kazzab. Kamu Musailamah, bapa pembohong. Itu dia. Bermula dengan nama Al-Kazzab, lekat pada dia, Nabi beri. Kemudian dia slow down, dia tak berani sangat. Dia tahu Nabi ada, dia tak berani sangat, dia slow down sikit. Bila mana Nabi wafat, dia lagi berani, dia umum, dia kumpul orang dia, isytihar dia sebagai Nabi secara terbuka. Maka tindakan awal Abu Bakar buat apa tuan-tuan? Menghantar sepasukan tentera untuk menghapuskan kumpulan Musailamah ini. Siapa tentera Islam ketika itu? Tentera Islam ketika itu sahabat-sahabat Nabi, penghafal-penghafal Quran. Ramai daripada sahabat-sahabat Nabi yang menjadi penghafal Quran syahid dalam perang-perang itu. Menyebabkan bimbangnya orang-orang yang menjadi penghafal Quran semakin lama semakin berkurang. Jadi, kan itulah dimulakan pembukuan Al-Quran itu. Zaman Sayyidina Abu Bakar lah mula mengumpulkan Al-Quran ini secara terang-terangan. Zaman Nabi tak ada. Apa yang saya nak sebut kait dengan hadis ni tuan-tuan, bila mana bilangan para sahabat yang menghafal Quran ni tak ramai, selain daripada usaha membukukan Al-Quran sedang berjalan, maka Sayyidina Umar tentulah memilih sahabat yang menjadi penghafal Quran ini. Kerana meletakkan keyakinan penuh, memberikan penghormatan kepada orang yang menghafal Quran. Orang-orang ini dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diambil menjadi anggota kabinet dia, tuan-tuan. Itu dia. Hebat tingginya kemuliaan orang yang menjadi penghafal Quran ini. Ketahuilah bahawa pendapat yang sahih lagi terpilih serta dipegang oleh ulama menjadi rujukan manusia ialah membaca Al-Quran lebih baik daripada tasbih, tahlil dan zikir-zikir yang lain. Banyak sekali yang menyatakan sedemikian. Maka kata ulama apa tuan-tuan? Ramai ulama sebut, dalam kalangan, dalam banyak-banyak ibadah, dalam banyak-banyak sunnah-sunnah Nabi, ada sunnah Nabi ni tasbih, wirid-wirid. Ada sunnah Nabi ni takbir. Ada sunnah Nabi ni zikir-zikir tertentu. Maka kata ulama, dalam banyak-banyak amalan, di antara amalan utama yang ditinggalkan kepada Nabi, yang dimestikan untuk kita buat secara consistently, secara berterusan, adalah apa? Membaca Al-Quran. Besar kelebihan baca Quran ni besar, sehingga dia mengatasi daripada kelebihan orang-orang berwirid, sehingga dia mengatasi daripada kelebihan orang-orang bertasbih. Baca Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita bangun 3-4 pagi, semayang sunat 2 rakaat sebagai contoh. Ambillah masa, within 10 minutes, 10 minit saja, untuk kita bacalah Quran sikit. Supaya apa? Supaya ada dalam bangun kita, dalam rayuan kita kepada Tuhan, dalam permohonan doa kepada Tuhan dengan pengharapan yang tinggi, maka diselitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu saya sebut dengan tuan-tuan, kan? Saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Dalam semayang, kita ada 13 rukun. Ada 13 rukun semayang. Bermula dengan niat takbiratul ihram sehinggalah beri salam. Semayang tu ibadat wajib. Dalam 13 rukun semayang itu, rukun apa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Saya tanya tuan-tuan. Lama dah saya mengajar masjid ni, habis berkitab-kitab juga. Ini saya tanya tuan-tuan, banyak kali saya sebut. Daripada 13 rukun semayang, adanya rokok, adanya sujud, adanya duduk, adanya berdiri, segala-gala ada dalam rukun semayang itu. Rukun apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rukun apa? Ya, berdiri, qiyam. Berdiri. Walaupun ada pandangan kata sujud, waktu yang paling hampir dengan Tuhan. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, dalam semayang, tengok bagaimana Nabi semayang. Perbuatan apa yang Nabi buat paling lama? Berdiri. Nabi paling lama dalam semayang, berdiri.
Kalau kata berdiri itu lama, tuan-tuan, makna dia apa? Ibadat itu ibadat penting. Buat apa berdiri lama? Memanjangkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Tak payah nak kelang kabut, nak sembahyang berhenti awal, tak payah nak pendek-pendekkan sembahyang. Nabi SAW dalam sembahyang-sembahyang memanjangkan berdiri dan melamakan berdiri, memanjangkan bacaan. Sebab itu kita semua kita tengok ada riwayat yang menyebut Nabi SAW sembahyang sampai bengkak kaki sebagai contoh. Bengkak kaki itu pasal duduk ke? Bengkak kaki itu pasal apa? Pasal berdiri lama. Bengkak kaki Nabi bukan macam kita. Bengkak kaki kita gaut. Kita makan. Nabi bukan gaut. Nabi berdiri lama. Nabi ibadatnya banyak. Bengkak kaki. Kita bila bengkak kaki, berdiri lama tak boleh. Duduk tak boleh. Pasal apa? Pasal kita makan benda yang tak boleh makan. Udang ketam kan. Maka kita pun menjemput penyakit go out tu datang. Jadi beza tak tuan-tuan nak beritahu? Berdiri lama membaca ayat-ayat Quran yang panjang dalam sembahyang. Panjang bacaan Nabi. Menunjukkan apa tuan-tuan? Betapa dalam sembahyang, ibadat yang paling utama yang menjamin keislaman seseorang adalah sembahyang. Dan dalam sembahyang, ibadat yang paling utama adalah berdiri lama. Berdiri lama bukan diam macam itu. Baca Al-Quran yang banyak. Maka baca Quran menjadi satu ibadat yang cukup hebat. Bila mana dia dibaca dalam ibadat yang hebat, nah ya, Al-Quran bacaan yang hebat dibaca dalam ibadat yang hebat, iaitu sembahyang. Dan ibadat yang paling hebat kepada orang Islam ialah sembahyang. Nampak? Hebat atas hebat atas hebat Al-Quran itu. Maka kita pula bila sembahyang pilih suruh imam baca surah yang pendek-pendek. Tak boleh dengar Quran panjang-panjang. Biar kita wirid, ni wirid nak panjang. Apa sebab wirid nak panjang? Quran nak pendek. Kalau wirid panjang, Quran 2 kali panjang. Tak pernah, tak tahulah ke imam ada pengalaman. Orang pergi jumpa imam, orang kata, "Mam, kalau boleh janganlah pendek, bacalah panjang-panjang, kami seronok." Pernah? Tak ada. Orang kalau jumpa imam ni, balik-balik pandanglah kami ni. Lutut dah goyang, kaki dah bengkok. Janganlah panjang-panjang. Itulah wirid yang orang sebut. Tak boleh. Kalau imam baca panjang, jemput imam tahfiz bulan Ramadan. Jemput imam tahfiz bulan Ramadan. Tapi awal-awal beritahu imam tahfiz. Tak apa, Mam. Imam tak payahlah baca satu juzuk satu malam. Bacalah yang boleh-boleh. Ni ramai orang tua-tua. Tak nampak? Orang jemput imam tahfiz tu nak suruh imam tahfiz ni baca banyak pasal dia hafal banyak, nak baca banyak dan baca panjang. Supaya kita jadi makmum, boleh berdiri lama, boleh sembahyang lama, boleh dengar ayat Quran dengan bilangan yang banyak. Kalau begitu tak payah jemput imam tahfiz. Saya boleh jadi imam pasal kita tak tahfiz pun boleh. Kalau setakat nak inna atainakum wallah. Awal duha ke bawah, kita pun boleh. Ini dia tujuan kita tuan-tuan. Kita nak memanjangkan sembahyang kita. Nak memanjangkan bilangan ayat Quran yang dibaca. Nak banyak bilangan ayat Quran yang kita dengar. Dan kita nak melamakan tempoh berdiri kita dalam sembahyang. Apa yang kita payah? Tak boleh berdiri lama, duduklah. Sembahyang sunat, sembahyang tarawih, orang duduk marah sangat, orang baca panjang. Kalau kita tak boleh berdiri lama, duduk. Sembahyang sunat ni duduk, orang sihat pun boleh duduk, no problem. Tapi nak sampai pendek-pendek, ni kenapa? Itulah masanya kita nak dengar ayat Quran. Tuan-tuan, hebatnya ayat Quran. Hebatnya ayat Quran ini. Bagaimana Allah Ta'ala beri pahala? Orang yang baca Tuhan beri pahala. Orang yang tengok Quran, dapat pahala. Orang yang dengar Al-Quran dapat pahala. Orang yang memikirkan makna dan pengajaran daripada Al-Quran itu dapat pahala. Dengar Quran boleh pahala tuan-tuan, tak baca pun. Dia buka radio, tengah-tengah dengar lagu, dia alih siaran, dengar ada siaran baca Quran. Dia stop, dia dengar yang tu. Dia tak ulang balik lagu, dia dengar orang baca Quran. Dia tak baca pun, dia dengar saja. Dengar Quran dapat pahala. Sehingga disebut ada 5 perkara yang bila kita tengok dapat pahala. Ada riwayat yang menyebut ada 5 perkara. 5 benda kat dunia ni yang kalau kita tengok
Dia jadi pahala. Apa? Lihat Kaabah. Lihat muka mak bapak. Salah satu daripada perkara dia, daripada 5 tadi apa? Melihat Al-Quran. Tapi takkanlah tuan-tuan balik nak cari pahala hanya melihat Quran je. Balik ni tengok Quran mata bini dia. Tanya abang buat apa? Cari pahala. Dia pun tengok, tutup mata bini air. Tak jadilah makan pahala tengok Quran je. Tengok tu baca lah juga dah. Ini dia dah dengar kita kata tengok Quran boleh pahala. Balik ni semua orang boleh khatam kalau tengok Quran. Satu hari 15 kali pun boleh kalau hanya khatam lihat Quran. Bukanlah maknanya begitu. Nak beritahu, kalau orang yang baca Quran itu, selain daripada dijanjikan satu huruf 10 pahala, selain dijanjikan satu huruf 10 pahala, ingat, dia baca Quran, telinga dia dengar. Telinga dia yang dengar, telinga dia dapat pahala. Mata dia yang melihat mushaf Al-Quran, mata dia yang melihat, boleh pahala. Selain daripada mulut dia yang membaca itu. Kemudian hati dia yang cuba memahami makna Al-Quran itu. Maka Allah Ta'ala limpahkan pahala yang tak terkira banyaknya kepada orang yang buat kerja macam ni. Kita ada masa baca surat khabar. Surat khabar tu entah betul tak betul kadang-kadang. Kita ada masa baca cerita-cerita mengarut di Facebook. Ada masa berjam tengok TikTok. Ini jam tengok TikTok bukan orang muda-muda je, orang tua mengkaki TikTok. Tuan nak cakap apa? Kita pun tengok TikTok. Saya jumpa cikgu-cikgu pencin. Cikgu-cikgu pencin. Pencin ni mana? 60 tahun kan tahu. Tengok TikTok. Dia kata, Ustaz nak tanya sikit lah. Saya ada tengok TikTok. Wah, mana dia tengok TikTok lah? Dia nak tanya soalan dalam TikTok tu. Tapi dia kena cerita lah. Saya ada tengok TikTok. Mana tengok TikTok lah. Tengoklah maknanya. Maknanya usia tengok TikTok ni dia dah tak ada limitless lah. Dia tak ada limit tertentu. Semua orang tengok TikTok. Orang 60, orang 70 pun tengok TikTok. Orang muda-muda apatah lagi. Kalau kita ada masa menghadap TikTok, tengok video tu, tengok video ni, tengok video tu, tengok video ni dengan waktu yang panjang, kenapa tak boleh tengok Quran dengan waktu yang lama? Kita kata apa? Tengok TikTok kita boleh asyik, boleh syok, khusyuk. Tengok Quran kita tak syok, kita kata tak asyik. Ini bukan masalah Quran. Itu masalah pada hati kita yang berpenyakit. Kalau tuan-tuan tengok TikTok, boleh tengok berjam, tengok Quran tak tahan 5 minit, tuan-tuan kena buat perubahan segera. That's mean sakit hati kita, sakit yang parah. Kalau kita boleh menghadap handphone kita berjam lama tanpa menyedari waktu yang berjalan itu, tiba-tiba kita menghadap Quran, 5 minit kita rasa lama. Oh tuan-tuan, segera cari ubat. Hati kita mempunyai penyakit yang sangat teruk. Kalau tak diubati segera, kita akan melarat hati kita punya penyakit kepada ibadat-ibadat yang lain. Maka, balik tengok diri kita macam mana. Jemu tak tengok Quran? Ya tak? Jemu atau tidak tengok Quran? Masuk bab 3. Memuliakan ahli Quran dan larangan menyakiti mereka. Dia dalam kitab disebut apa? Orang-orang yang menjadi ahli Quran ini perlu dimuliakan dan ada larangan daripada menyakiti ataupun berbuat jahat pada mereka. Itu dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Islam ataupun agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu suatu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Tuhan kata, kalau kamu nak tahu orang ni orang bertakwa atau tidak,
Kenapa nak tahu kita ni bertakwa atau tidak? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akram. Sesungguhnya orang sebaik-baik orang, orang yang paling mulia, akram, karim, mulia. Nak tahu yang mulia di antara kita bukan tengok kereta apa dia pakai. Nak tahu orang yang paling mulia dalam kalangan kita bukan tengok anak dia kerja apa. Nak tahu orang yang paling mulia dalam kalangan kita bukan tengok muka dia, duit dia, tengok harta benda dia. Bukan itu. Pangkat yang dia ada, darjah-darjah kebesaran. Bukan nak tengok ribbon yang dia ada, bukan nak tengok selimpang yang dia ada, pingat gambar kat rumah ada yang digantung. Ya tak? Orang kalau dapat pingat kan nak ambil gambar. Kalau kita pergi rumah orang tu tengok gambar dia, maknanya kalau ada 4 frame gambar tu, tanya dia. Kena tengoklah maknanya 4 frame gambar tu, dia ada banyak maksud. Mungkin dia 4 kali dapat pingat, atau dia terlalu obses dengan satu pingat, dia cuci 4 keping gambar ada juga. Kita ingat dia 4 kali dapat pingat, tanya, oh ini pingat bila ni? Oh ni sama aja semua ni, tapi saya cuci banyak-banyak. Kok dia lah rumah dia kan? Balik daripada ambil pingat, orang kampung tak tahu sangat kita dapat pingat ni. Pasal kita tak keluar surat khabar. Orang datang rumah kita pun orang tak tahu, melainkan orang tengok gambar. Mana ada orang pakai pingat hari-hari? Tak ada. Dapat apa ni? Medal yang taruh kat poket kita ni. Takkan kita tuan bangun-bangun tidur, pakai baju Melayu, pakai pingat tu. Tak buat ada orang macam itu tuan-tuan. Orang kata terbiak dah kita. Jadi bagaimana kita nak beritahu orang, kita ada pingat, gambar kita gantung kat frame lah. Tak percaya tuan-tuan tengok. Gambar gantung kat rumah, gambar dapat pingat tu besar gantung. Besar. Yeah. Saya ni kurang-kurang A3 atau A4. Bukan gantung kecil-kecil. Tak apalah. Tuan-tuan nak appreciate cara begitu, silakan. Tak ada masalah, no problem. Cuma nak beritahu, di sisi Allah, Tuhan tak tengok pingat itu. Tuhan peduli apa pingat tu? Tak penting pun pada dia. Tuhan tak peduli pun. Bukan tengok gelaran darjah-darjah yang dia ada. Orang panggil dia apa gelar pun atas dunia ni. Bukan itu ukuran kemuliaan di sisi Allah. Di sisi makhluk, mungkin dia. Di sisi makhluk, mungkin itu ukuran pada makhluk. Jangan kata orang dapat darjah kebesaran. Orang dapat pakai tu apa tu? JP, dengar-dengar. Justice of Peace. Oh, jangan main-main tuan-tuan. Orang ada JP ni. Dia boleh sign apa surat pun. Makna dia apa? Nak dapat JP itu bukan senang. Dengan kelakuan yang terpuji, sumbangan dengan jasa-jasa tertentu, dengan kriteria diri dia yang tersendiri, melayakkan dia dapat pakai JP, jaksa pendamai ataupun Justice of Peace. Sign dia baru laku. Tuan-tuan kalau tak ada JP, sign tak laku tau. Bukanlah tak laku sangat. Kita ni laku kecil lah. Tapi kalau ada JP tu, oh laku besar. Laku yang besar. Sign. Boleh jadi saksi mahkamah. JP ni. Powerful. Tapi walaupun nak dapat sijil tersebut dengan kemuliaan-kemuliaan tertentu di sisi makhluk, tapi itu bukan ukuran di sisi Tuhan. Allah Ta'ala kata apa? Di sisi aku, kamu nak jadi orang yang bertakwa. Aku nak buat kamu anugerah orang bertakwa. Di antara dia apa? Kriteria dia apa? Wa may yu'azzim sya'airallah. Orang-orang ini mesti orang-orang yang menghormati syiar Allah. Apa dia syiar? Kena beza. Dalam Islam kita ada syariat. Syariat hukum yang taklif atas kita. Makna dia apa? Tuntutan melaksanakan ibadah itu syariat. Itu syariat. Hukum ibadat-ibadat ni syariat. Sembayang itu syariat. Sembayang itu syariat. Puasa itu syariat. Dalam syariat dia ada syiar. Syiar ni apa? Tanda. Syiar ni tanda. Sebagai contoh, masjid. Masjid, beribadat dalam masjid itu syariat. Tapi wujudnya masjid itu syiar. Itu tanda adanya agama Islam di situ. Tanda gahnya Islam. Ada rumah Allah. Ya tuan-tuan. Tuan-tuan bila berjalan negara-negara luar, negara-negara bukan Islam.
Bila kita tengok ada masjid tempat itu, kita tahu negara ni negara bukan Islam. Tiba-tiba kita tengok ada masjid. Oh, kita punya excited. Rasa bangga jadi orang Islam di tanah kafir ni. Sebut kafir kan orang marah orang. Di tanah orang bukan Islam ini, adanya masjid, adanya tempat Islam. Oh, dia punya proud dia, bangga dia, lain macam. Lain macam tuan-tuan. Sebab itu kalau kita pergi negara-negara bukan Islam, contohnya apa? Filipin. Sebahagian kecil, sebahagian Filipina ni tempat Islam contohnya. Davao City ke bawah ni Islam lah. Orang Mindanao ni Islam. Tapi belah-belah Manila tu benda Islam ni. Walaupun asal Manila itu adalah pendudukan Islam. Asal. Tapi hari ni dah tak ada dah. Nak cari masjid pun susah. Jangan kata nak cari makan halal, cari masjid pun susah. Tapi bila kita pergi Manila, tengok ada masjid, excited. Kita pergi Amerika. Kita pergi Amerika. Pergi Britain. Itu negara-negara yang bukan Islam. Malah negara-negara tersebut, mereka sebahagian daripada ideologi pemikiran mereka Islamofobia, takut Islam. Sampai di tengah-tengah kota London, satu dunia heboh nak pergi London, nak tengok jam apa ni, London Bridge lah, nak tengok Big Ben lah, macam-macam benda nak tengok, bangga sangat. Sedangkan tu lah yang jajah kita dulu, London tu lah, the Great Britain yang jajah kita dulu, balik nak pergi tengok dia. Sampai di kota London, kita tengok ada dipanggil Islamic Center. Dia tak panggil masjid, dia panggil Islamic Center, pusat Islam. Oh, kita rasa bangga betul tuan-tuan. Pergilah mana-mana negara di dunia, kita pasti akan jumpa masjid, kita akan rasa bangga. Bangga betul. Kenapa tuan-tuan? Itu syiar. Ada masjid, dengar pula ada orang azan. Naungan azan itu syiar. Kita tahu di kawasan ini adanya orang Islam. Pergi Korea Selatan. Satu tempat nama Busan. Kawasan tepi laut. Ada satu masjid besar di sana yang melaungkan azan tiap-tiap hari. Walaupun jemaah yang datang 4 orang, 3 orang saja. Dia tak ramai orang Islam. Adalah 2 orang, 3 orang. Tapi laungan azan kita boleh dengar. Oh, kita rasa, duduk negara bukan Islam, dengar laungan azan, dia rasa hebat tuan-tuan. Tu dia syiar. Orang yang menghormati syiar. Termasuklah kitab Al-Quran itu tanda Islam, syiar. Jaga elok-elok. Sebagai contoh, orang Islam di Palestin pada hari ini menunaikan tanggungjawab kita, orang Islam. Sekumpulan kecil daripada orang Palestin yang terdiri daripada orang-orang Palestin. Hari ini berjuang bukan hanya kerana mengambil balik hak mereka tanah Palestin, tetapi mempertahankan kesucian Masjid Al-Aqsa itu, yang menjadi tanggungjawab seluruh orang Islam. Mempertahankan syiar Islam itu, tapi mereka buat. Apa tujuan mereka? Kerana itu syiar. Mereka mempertahankan syiar Islam. Tuan-tuan cuba bayang, bagaimana jadinya kita kalaulah Masjid Al-Aqsa itu dirampas dan dijadikan rumah ibadat agama lain. Mana muka kita nak letak? Tuan-tuan ingat apa yang jadi di India? Mereka mempertahankan Masjid Babri. Mana dengar cerita Masjid Babri? Di India. Sehingga ramai orang-orang India Islam yang dibunuh ketika itu. Mempertahankan Masjid Babri yang nak dirobohkan, yang nak dimusnahkan. Dengan alasan mereka menyebut di bawah tapak Masjid Babri itu adalah tapak kuil lama. Sedangkan sejarah itu sejarah tak betul. Niat jahat mereka je nak hancurkan Masjid Babri itu, masjid lama itu, dengan menyatakan tapak Masjid Babri itu adalah masjid tapak kuil mereka. Mereka bermati-matian mempertahankan syiar. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka nak tunjuk depan Tuhan, aku nak jadi orang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Kita
Nak suruh laung azan pun bertolak-tolak. Tak ada. Selagi Bilal tak datang, selagi tu tak azan. Itulah Bilal lah itu ada urusan luar. Tengok-tengok tak ada. Tengok-tengok tak ada. Tunggulah kata-kata. Jam dah bunyi dah. Tak apa, tunggu 5 minit lagi. Tunggu 5 minit lagi. Telefon 3-4 kali. Lepas orang ni telefon. Cuba kau telefon Bilal. Mana ni? Orang dah masuk waktu ni. Apa masalah dia? Pergilah kat mic. Pergilah kan. Tapi tak boleh. Nak melaungkan syiar Islam itu pun kita kata tanggungjawab orang-orang tertentu sahaja. Betul, kita tahu ada daripada kalangan kita yang memang ditaklifkan dengan tanggungjawab itu. Tetapi apa salahnya kalau kita mengambil sekali-sekala ruang dan peluang untuk mendapat jalan orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut apa lagi? Siapa yang menghormati hukum-hukum Allah, dia bukan hanya laksana hukum Allah, dia hormat hukum Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Allah. Di mana penghormatan kepada hukum Tuhan? Di mana punca hukum Tuhan? Al-Quran. Sebab itu bila mana ada orang cuba menghina Quran, Sweden sebagai contoh, koyak Quran, kita marah tak? Kita marah. Cuma agama ajar apa? Jangan balas perbuatan orang jahat dengan perbuatan jahat. Agama kata jangan. Agama tak bagi kita. Orang ni koyak Quran kita koyak kitab dia. Agama tak bagi begitu. Itu baiknya Islam. Itu baiknya Islam. Kalau ikutkan kita punya baran tuan-tuan, jangan kata koyak Quran, kita koyak apa? Kitab dia. Kalau boleh dia pun kita nak koyak kan? Kalau boleh. Tapi agama bukan macam itu. Agama mengajar kita, bila mana kita, Islam itu diapa-apakan, maka kita tunjuk bagaimana akhlak orang Islam. Kita tunjuk kita tak puas hati, tetapi bukan dengan cara membalas mereka. Bukan. Itu agama Islam. Satu lagi firman Allah Ta'ala sebut apa? وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan sebaliknya, hendaklah engkau وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan sebaliknya, hendaklah engkau merendahkan diri kepada orang-orang beriman. Makna dia apa tuan-tuan? Nak kaitkan apa cerita tajuk kita, mukadimah dia. Dengan orang-orang yang beriman, kita kena merendah diri. Bukan kita berbangga-bangga dengan kelebihan yang kita ada depan orang-orang beriman. Siapa di antara orang beriman? Orang-orang menghafal Quran. Jangan merendah-rendahkan mereka. Sebab itu di awal kuliah kita baca kitab ni, saya sebut apa? Kedudukan orang-orang yang menjadi ahli Quran ini perlu diangkat dan dimuliakan di tempat yang tinggi. Jangan tengok umur dia berapa. Bukan umur jadi ukuran. Ini pasal dia budak. Selalunya yang hafal Quran ni budak. Pasal dia budak, kita main-mainkan dia. Saya tuan-tuan, kadang-kadang cukup kecil hati. Kadang-kadang melihat ada orang, ada masjid-masjid, ada tempat-tempat, ada surau-surau yang panggil budak tahfiz jadi imam, jemputan. Tetapi layanan yang diberikan macam main-main. Budak-budak ni tak mengadu, tapi kita tahu. Sebahagian daripada masyarakat kita menjadikan sekolah-sekolah tahfiz ini sebagai tempat-tempat tong sampah pun ada kadang-kadang. Dia buat kenduri, lauk tak habis di rumah. Mana nak buat lauk ni? Nak bagi korang semua? Hantarlah sekolah tahfiz ada. Kenapa begitu? Saya bukan kata perbuatan itu salah. Tapi niat tu kadang-kadang, sebab dah tak tahu lauk ni nak hantar ke mana, jadikan dia tong sampah. Kadang-kadang lauk tu pasal takut basi hantar ke dia. Dia sampai, dia nak makan malam-malam, makanan dah basi pun. Mengapa tidak daripada awal? Memang dah ada peruntukan. Kita kata apa? Dekat rumah kita ni ada sekolah tahfiz belakang ni. Kita nak order makan berapa? 100 orang. Budak tahfiz ada 50. Okey, order 150. 50 makanan sampai tu hantar kat dia. Itu adab. Jemput imam tahfiz kadang-kadang datang jadi imam. Makanan yang kita makan di masjid yang tak habis, bungkus ke dia buat balik sebab tak sampai hati nak buang. Ini ke adab kita. Ini ke ayat yang Tuhan kata apa? وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan rendah diri dengan orang-orang beriman. Salah satu daripada ciri-ciri orang beriman tentulah orang yang
menjaga Quran itu. Hormat dia, walaupun usia dia muda. Tuan-tuan, kalau ada orang muda yang menjadi penghafal Quran, budak-budak, kita patut lebih menghormati dia. Sebab apa? Kita telah melalui usia muda macam dia, tapi tak jadi pun macam dia. Tuan-tuan tengok budak Tafiz umur 15 tahun hafal Quran. Umur 15 tahun hafal Quran. 15 tahun kita buat apa? Masa kita umur 15 tahun, kita buat apa? Saya pergi satu tempat, pondok moden lah. Pondok Tafiz. Budak hafal Quran, main-main tuan-tuan. Budak ni main-main ni, berlari. Dalam tempat hafalan, berlari. Kita ni datang sebagai orang luar, datang nak tengok je, nak ambil berkat tempat je. Orang tak kenal pun kita siapa. Kita pun tak nak. Kita datang nak tengok suasana, kod-kod ketika mana mereka baca Quran, Tuhan beri rahmat. Dapatlah kita tempiah dia. Dapatlah juga kita percikan-percikan rahmat itu, harapannya. Tengok ada budak ni berlari, kecil kan? Saya ingat dalam darjah 2, darjah 3, budak ni berlari. Ustaz dia tak marah pula tu. Ustaz ni tengah mengajar orang lain, budak ni berlari. Ustaz ni tak marah budak ni berlari ni. 3-4 orang budak ni berlari. Tak marah pun. Kalau kita tuan-tuan, orang tengah baca Quran ni, berlari ni, memang kena pelesik budak ni. Memang kena perambat punya. Tapi ustaz ni tak marah dia. Lepas tu saya panggil satu budak, saya kata, saya tanya budak ni, umur dia dalam darjah 6, darjah 1 lebih kurang. Saya tanya dia, dah lama duduk sini? Dia kata dia dah setahun lebih. Saya tanya dah hafal banyak? Dia kata dia baru juzuk 17-18 juzuk hafal. Saya kata budak yang berlari-berlari ni tak ganggu ke? Entah menghafal ni, budak-budak berlari ni tak ganggu ke? Dia kata tak apa, dah biasa. Ustaz tak marah ke? Kenapa dia tak hafal sama? Budak-budak yang berlari tu tak payah hafal dah, dia dah hafal semua dah. Allah. Saya kata budak-budak usia macam itu, berlari main. Rupanya dalam keadaan dia berlari itu tuan-tuan, dia hafal Quran. Kita tengok, takkan kita rasa tak malu? Pada usia kita macam dia, kita mandi sungai telanjang lagi tuan-tuan. Pada usia kita macam dia, apa yang kita buat? Takkan orang-orang begini kita tak muliakan dia? Tidak salah satu orang tua merendah diri, menghormati satu anak kecil kerana kemuliaan budak ini dengan Al-Quran. No problem, tak aib pun kita. Yang aibnya bila kita sebagai orang tua tak reti beradab dengan budak yang menjadi penghafal Quran. Itu aib. Sebab itu saya kata dengan tuan-tuan apa? Termasuk diri saya. Kita malu kita ni tidak menjadi penghafal Quran. Satu. Yang kedua, kita malu kita ni tak pernah berusaha pun nak jadi penghafal Quran. Kalau tak hafal Quran, usaha pun tak ada. Sekali-sekali kena cakap tegak-tegak juga bagi ni. Memang cerita betul? Cerita betul, bukan cerita bohong. Tuan-tuan jawab sendirilah. Ya tak? Kita tak jadi penghafal Quran. Dan kita tak ada dan tak berusaha pun untuk menghafal Quran. Lebih malang lagi, kita tak pernah ada cita-cita pun nak berusaha untuk menjadi penghafal Quran. Tak ada. Ada orang jumpa saya, dia kata, "Bu, alhamdulillah Ustaz, saya dalam hidup saya ni semua saya dah rasa dah." Itu banyak ayat-ayat orang tua-tua. Kadang-kadang kita nak kata, mana boleh kita puas dengan hidup kita? Jangan kita rasa kita dah capai semua benda. Kita dah rasa okey lah, dah boleh matilah, nak cakap macam itu. Anak dah ramai. Anak pun dah berjaya, anak pun dah kahwin semua. Cucu pun dah ramai. Dah tak ada apa dah saya nak atas dunia ni. Kita jadi hafal Quran pun belum lagi. Dah cukup apa? Apa yang cukupnya? Lainlah kalau kita Quran dah hafal, isteri kita pun Quran dah hafal, anak-anak kita pun Quran dah hafal, barulah kita kata kita puas hati dah dengan dunia ni. Ini sembahyang duk ulang, nak ataina kul wallah hati puas. Puas apa macam tu? Mana boleh tuan-tuan? Dan kita kena mengambil langkah. Supaya apa? Kalau kita tak berusaha untuk menjadi penghafal Quran, kerana mungkin kita rasa kemampuan diri kita, kita cuba. Cuba juga. Jangan berhenti daripada percubaan itu. Dalam masa yang sama, hormati, rendah diri, bersifat dengan sifat tawaduk, rendah diri dengan mereka-mereka yang Allah Ta'ala kurniakan kelebihan dengan Quran itu. Tak salah pun.
muliakan budak-budak yang menjadi penghafal Quran. Jangan buat mereka macam tempat tong sampah macam saya sebutkan tadi. Jangan jadikan mereka hanya watak tambahan. Mereka watak utama dalam kehidupan kita. Jangan buat macam tu. Keadab kita. Ya, kita kata, apakah budak-budak tahfiz, orang-orang hafal Quran ni tak pernah buat dosa? Siapa pun buat dosa, tuan-tuan. Siapa pun. Janganlah kita sebut, alah budak tahfiz pun ada juga yang buat tak senonoh. Ya, siapa pun. Pasti, kullu bani Adam khata'. Pasti. Dia kata, Nabi kata apa? Kullu, setiap anak Adam pasti buat silap. Daripada 10 orang, tentu ada seorang dua yang tergeliat sikit. Itu ghalib lah tuan-tuan. Siapa pun. Tetapi nak kena tahu. Walaupun dia buat dosa, walaupun dia tergeliat, walaupun dia tergelincir daripada jalan dia. Dalam dada dia 30 juzuk Al-Quran. Dalam dada dia. Kalaupun dia tergelincir, percayalah dan yakinlah. Orang-orang ini mempunyai jalan yang luas untuk kembali semula ke pangkal jalan. Kita tergelincir, dada kosong. Itu makin dah tergelincir, jatuh lubang pula. 4 pula adik kena lain. Jatuh bertiba-tiba. Mereka ni tuan-tuan percayalah Allah Ta'ala akan lindung mereka. Itu kadang-kadang kita cemburu bila mana lihat ada orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal dunia. Bila mana tinggal, mana apa yang ditinggalkan. Kita cemburu tengok apa orang sebut. Anak-anak dia semua hafal Quran, laki dan perempuan. Kita cemburu. Kita cemburu tuan-tuan. Wallahi. Kenapa? Kerana kita tidak ada kelebihan yang macam mana diberikan pada mereka. Oleh yang demikian, hormati, bersikap rendah diri, rendah bahasa, rendah ego, beri penghormatan yang sewajarnya kepada mereka. Kerana ini perintah Allah. Tuhan kata apa? Waqfid janahaka lil mu'minin. Dan rendah diri kepada orang-orang beriman. Bukan hanya orang Quran sahaja, ahli-ahli agama, kita rendah diri dengan mereka. Dengan guru-guru agama, rendah diri dengan mereka. Dengan ahli-ahli ibadat yang kita tahu kealiman dia dan kita tahu bagaimana dia punya takwa dia, kita rendah diri dengan mereka. Tak salah, tak luak pun tuan-tuan. Tak luak apa pun. Termasuklah dengan orang-orang tua. Kita sebut orang-orang tua ni tentulah hidupnya lama, ibadatnya banyak, ilmunya tentu tinggi daripada pandangan zahir. Maka kita hormatlah dia. Tak salah, kita hormat mereka-mereka itu. Tak luak apa pun. Beri penghormatan kepada orang, kita angkat dan meninggikan orang, tidak menjatuhkan kita pun. Tapi kita tak boleh. Kita tak nak orang ditinggikan lebih tinggi pada kita. Kita sentiasa nak cerita kita bagus. Tak percaya tuan-tuan cuba tengok lah. Kita punya kenuri. Bila ada orang cerita tentang anak dia punya kelebihan. Anak saya yang kerja kapal tu balik minggu ni. Wah. Dia tak mau kalah punya. Anak dia pun kerja kapal terbang pula. Tak mau kalah. Orang ni kalau cerita anak dia berjaya yang ni, dia cerita anak dia macam ni. Orang ni cerita, dia tak boleh kalah. Ni perangai tak boleh kalah ni. Ya Allah. Apa benda tuan-tuan? Tak ada apa pun dunia ni. Semua akan tinggal belaka. Anak yang kita nak bangga bukan anak yang menjadi pilot. Yang kita nak bangga bukan anak yang menjadi doktor. Tak apalah, bangga sikit-sikit is okay. Tapi nak bangga apa? Orang, anak tak kerja profesional. Tapi mereka menjadi profesional kepada Tuhan. Itu yang kita nak. Anak pertama hafal Quran, anak kedua hafal Quran. Tak cemburu kita baca dalam Facebook, dalam internet. Satu orang yang meninggal dunia ada 9 anak. Berebut 9 anak nak jadi imam. Berebut. Sebab apa? Masing-masing menjadi penghafal Quran. Masing-masing. Nah, kita wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Ta'ala bekalkan cucu-cucu kita, keturunan kita, sekurang-kurangnya adalah seorang dua yang menjadi penghafal Quran. Dan mudah-mudahan kita dapat menumpang syafaat mereka. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu sekat ni tuan-tuan, mudah-mudahan beberapa perkara yang kita kongsi pada pagi ini Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tidak baik itu kelemahan, kejahilan, kedaifan di saya sendiri. Qul qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi